Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa alhimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil ilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Alhamdulillah. Jadi tajuk dah yang Ustaz akan kecek kepada kita di pagi ini, yaitu tentang masalah hukum nikah, rukun nikah, apa perkara yang haram, halal, orang wali dan tentang soal nafkah, zihar, tolak, semualah. Kita cuba ambil perhatian lah. Jadi alhamdulillah, kita semua saat itu kena ingatlah bahawa kita nak berumah atau bagi nak nikah ni dah, itu kena niat molek lah. Kena niat molek, iaitu niat hak mula-mulanya, iaitu niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana Tuhan suruh kita berumah, Tuhan tak sewi kita duk sorang. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Quran, Tuhan sebut wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullah. Nikahkanlah orang yang tidak ada pasangan, maknanya tak ada suami, atau orang jatuh tak ada bini, suami tak ada orang tina, tak ada lelaki, tak ada suami. Nikahkanlah, Tuhan kata, ayyama minkum salihin, dan orang-orang molek, min ibadikum wa imaikum, daripada orang soleh, hamba ke, tak kira lah masa dulu tu. Jadi suruh nikah, suruh berumah. In yakunu fuqara, kalau kita susah, yughnihimullahu min fadlih, Tuhan akan memberi rezeki, dan Tuhan akan memberi kemudahan selepas daripada nikah tadi. Yang keduanya iaitu kita berumah atau kita nikah ni kena ingatlah kerana turut sunnah Nabi SAW. Kita nak turut sunnah Nabi, sebab Nabi SAW, Nabi kata an-nikah sunnati, nikah tu sunnah aku. Faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Dan siapa yang tidak turut sunnah aku, maka bukan di antara aku, bukan di antara puakku. Mana kata Nabi suruh kita berumah enam-enam. Dah. Yang tiganya, kita nikah ni, kita berumah ni, supaya kita nak membangunkan sebuah keluarga, nak sangkrap keluarga. Dah. Tuhan sebut min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara ayat-ayat Allah bahwa Allah Taala jadikan bagi kamu pasangan ciwit. Dan Tuhan jadikan di antara kamu itu mawaddah, rasa kasih sayang, dan warahmah. Dan Tuhan buat kita rasa nyanyi, gila nyanyi, abai nyanyi kepada bini nyanyi kepada tok laki. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan itu tu menjadi ayat tanda di atas kekuasaan Allah bagi orang yang berfikirlah. Sebab tu maknanya kita berumah ni, kita nak sangkrap keluar. Tuhan sebut dalam Quran, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Isteri-isteri kamu tu harthul lakum. Harthu dalam bahasa Arab iaitu tempat kita nak cocok tanah, nak turun benih,
dan kita nak apa nak buat, kalau benar kat benar lah, kalau kebun kat kebun. Kerana apa? Kerana nak jadi keluarga. Bukan tujuan kita nak memuaskan nafsu, nak wisacai, nak apa, bukan. Kita nak turut hawa nafsu kita, hak tu nombor dua. Tapi hak mula-mula sekalinya iaitu nak sangkrap keluar. Dan yang keempatnya iaitu kita berumah ni supaya kita nak jauhkan diri kita daripada melakukan dosa, nak menjauhkan daripada zina dan sebagainya. Sebab Tuhan sebut wala taqrabuz zina, jangan hampir zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Zina itu ialah fahishah, benda hak tak molek, benda keji. Lepas tu pula kita kata nak duduk balik siap riap, duduk balik rugi. Sebab tu dalam orang kitab-kitab fiqh dah sebut bahawa kita jangan jadi talibah. Maknanya kita jangan jadi orang hak nak korang. Biar kita jadi matlubah, jadi orang nak kita. Bila demo nak kita demo turut belakang, tapi dah kita nak demo kak, maka dah kita nak turut demo belakang. Situlah maknanya dah biarkan kita saat itu dah kena jagalah. Lepas tu pula Tuhan tak ada orang tino kepada orang jantan itu free dah ahli. Nak ingat malak benda ni. Kita bukan free nah. Maksud bukan free sebenarnya, bukan hanya duit belanja, bukan kena bayar duit belanja saja. Tapi tok laki atau orang jantan saat ni dia kena tanggungjawab. Dia kena rapi cak. Dah mana nak mengandung lagi, mana nak beranak lagi, mana nak makan lagi, mana nak minum lagi, mana nak pakai baju, pakai ye lagi, mana sewa rumah lagi. Banyak benda kena tanggungjawab. Sebab tu kalau kita bukan free to hawi kepada orang seorang lelaki sana. Sebab tu Nabi SAW sebut mai miwan free ketina nah ingat malak iltamis walau khatam hadid, suruh belanja walaupun secicin besi. Nak oyak kata tak boleh. Kita kena tahu kata mika kita rega maha sangat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan satu perkara yang ada pada kita. Semaha-maha bagi. Lepas tu pula yang dua pula Tuhan kepada kita ada kecenderungan, ada keinginan pada orang lelaki pada kita. Sebab tu kita kena jaga molek benda ni. Yang kelimanya, yang keempat sananya supaya kita jauh pada zina. Yang kelima, kita berumah ni juga iaitu supaya kita nak dapat zuriat. Nak dapat anak bukan kata nikah saja untuk sekat anak dah. Nak boleh anak. Nabi SAW sabda, tazawwajul walud wal wadud. Nikahkanlah orang yang banyak anak dan orang yang lembut. Fa inni mukathirum bikum yaumal qiyamah. Maka aku bangga, pumcai, Nabi pumcai di akhirat esok dengan sebab banyak umat. Sebab tu nak kepada zuriat, nak kepada anak. Dah kita ada anak, abai kita terikat masalah nak pula. Yang kenanya supaya kita nak dapat murah rezeki. Dapat murah rezeki orang berumah, orang pining, orang berumah ni. Tuhan sebut nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami memberi rezeki kepada mereka anak-anak wa iyyakum dan kamu. Tuhan beri rezeki anak kita. Mula-mula kita nikah ada perkara susah. Kerja dak lama, boleh beli kereta, boleh beli wak rumah, boleh tu boleh ni. Jadi rezeki kau bertambah kerana ada anak sana. Yang tujuh iaitu kita berumah saatnya, iaitu kita nak supaya kita dapat pahala yang banyak. Kerana orang yang buat amal ibadat selepas daripada berumah yang nikah itu boleh pahala banyak ibadat dia. Berganda-ganda, lipat ganda. Itulah. Dan apabila kita saat itu, bila kita nak nikah, nak berumah ni, dia ada sunat. Sunat ke apa? Sunat khitbah. Sunat minah panggil dah.
Orang lain ini banyak tak minat nikah hari tu, minat hari tu, bakal sudah hari tu. Sebenarnya disunatkan minat rugi ke kalau tak minat. Kerana apa? Kalau mari nikah lalu, hari kali tu lah. Kalau minat 2 kali, kasut 2 kali, kain mayat 2 kali. Nah, lepas tu pula kancut 2 kali juga, minat kali, nikah kali. Nah, kalau cicing lepas tu weh pula. Nah, masa main nikah saat ni. Jadi 2 kali ke. Sebab tu ada sunnah Nabi suruh kita minat. Dan ada hukum-hukum apabila kita jadi pinangan orang. Bila kita jadi hak orang dah, tak ada nikah lagi, tapi kita jadi pinangan, mana minat dengan orang dah, maka kita haram dah lah kita nak orang lain minat ke kita, atau kita buka peluang pada orang lain. Sebab Nabi SAW naha an yakhtubar rajulu ala khitbati akhih. Nabi larang seorang minat di atas pinangan saudara dia. Orang minat dah kita, lepas tu dia nak pergi minat di atas orang tu tak boleh. Hatta ya'zana lahu al-khatibu, hatta yatruka al-khatibu, hingga orang minat dulu tak sah. Atau ya'zana lahu al-khatib, atau hak minat dulu tu izin, tak apa juga. Yang keduanya hukum bila minat dah tak itu, kita main misit dah, kita nak pergi seorang ya, nak pergi duduk kali apa ni, nak pergi makan sama orang, nak pergi suap es krim apa, nak pergi semua hal itu tak boleh dah. Karena apa? Karena itu khalwah apa ni, seorang khalwah ni haram. Nabi SAW dah sebutlah hadis, la yakhluwanna ahadukum ma'a imra'atin, jangan duduk sekali dengan orang tenosore illa wa ma'aha mahram, malaikat ada bersama dia mahram. Fa inna thalithaha syaitan, maka sesungguhnya orang yang 3 syaitan. Sebab tu tak boleh. Yang 3-nya harus orang mari tengok ketika nak minat kita. Tengok muka, dah tengok siapa penggelangan tangan, tengok tangan, dah tengok muka boleh, dah tengok perkara yang buat video saat itu berasa nak kita. Maka pada ketika minat saat ni, dah lain pada tu tak boleh. Sebab tu bila orang nak minat kita saat itu boleh tengok sahaja. Adapun nak hidup seorang sama seorang itu tak boleh. Masih haram lagi. Kita tak ada nikah lagi. Bila tak ada nikah, maka tak boleh. Hukum tengok orang jatuh, tengok orang tina, orang tina tengok orang jatuh, sorok orang tina. Tuhan sebut dalam Quran, Tuhan kata kullil mu'minin, katakanlah kepada orang-orang lelaki, orang jatuh, yaghuddu min absarihim, dia kena tunduk mata, dia tak boleh tengok, tak ada hajat apa perkara. Wa yahfadhu furujahum, kena jaga kehormatannya, kena jaga kehormatan dia. Furuj itu asal makna faraj, kemaluan kita, tapi maksudnya lebih luas, iaitu kita kena jaga kemuliaan, kehormatan, kiat hak kita saat ni. Sebab orang pergi kecek, pergi ngeceh, pergi kapal semua, tak ada jaga kehormatan. Sebab tu haram tu kan. Zalika azka lahum, itu lebih baik. Nunjuk kata dia saat itu orang hati hak bersih. Bila orang tak tengok anak jauh kan, innallaha khabirum bima yasnaun, Tuhan tahu apa yang mereka itu buat. Dan Tuhan kata kullil mu'minat, katakanlah kepada orang tina pula, yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Katakanlah kepada orang tina pula muslimah, hendaklah tunduk mata, jangan tengok pada orang jatuh. Wa yahfazna furujahunna, dan kita jaga kehormatan kita. Kehormatan furuj tak ada sebut sana ya. Dan iaitu asal makna farad, kemaluan kita. Tapi maksudnya kehormatan kita. Benar segala benda hak habis harga kita ni tak boleh. Dah kita nak buka aurah kita tak boleh, kau tu tak boleh ni. Wala yubdina zinatahunna, dah tak boleh buka. Nak buka semua ni kita kena ingat retina, kepala sampai kaki aurat
illa ma dhahara minha. Malaikat bagi hak zahir ni muka atau tangan siapa nyak ni ya. Belalah sobalah di atas dunia ni, kita turut kita akan dapat ganjaran pahala pada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat sikit lagi. Kita jaga aurah, jangan buka aurah. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Dan kita nak pakai yang kita labuh. Ada sebuah labuh ni wal yadribna bi khumurihin, khumur sini turun labuh semua pak bawah ni, kepala turun pak bawah. Ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna. Dan tak boleh nak tunjuk illa li bu'ulatihinna. Hak kita boleh buka kepada suami kita. Untuk lelaki kita tidak ada aurah dengan kita. Segala-gala dia boleh tengok kita, tak ada masalah dengan dia. Bukan makna dia saat itu orang panggil dia ni halal kerana nikah dengan dia ya, sebab tu kita halal belaka. Au li abaihinna, kalau kita boleh buka aurah dengan pak kita boleh. Au abali bu'ulatihinna, pak kita tu aurah pusat sampai lutut. Nak wipa dak pe boleh lah. Dah buka rambut apa semua dak payah kita tak apa. Au abali bu'ulatihinna, atau tok tua kita kan. Po ta dah. Au aba ibu'ulatihinna au abnaihinna, anak kita boleh nak kata kan. Au abnai ibu'ulatihinna, atau anak tiri kita lah. Au ikhwanihinna, adik kakak yatim kan boleh. Au bani ikhwanihinna, anak nakal abang atau adik yatim kita. Au bani akhawatihinna, atau anak nakal, anak saudara lah, anak kakak tina atau adik tina lah. Au nisaihinna, atau sama-sama kita, sama tina tak apa. Tu pun pusat pada tu ya. Bukan kita boleh hukum belakang lepas tina sama kita pun. Au ma malakat aymanuhunna aw at-tabi'in ghairi ulil irbati minal rijal aw at-tifl alladhina lam yadhharu ala auratin nisa. Lepas tu pula kepada depan orang budak tak apa atau budak orang bodoh. Tu pun bukan boleh buka semua. Orang bodoh tak boleh buka, goyak orang gila. Oh tu aku nampak ya tu. Siap. Sebab tu sebutnya aw nisaihinna aw at-tabi'ina ghairi ulil irbati min ar-rijal aw at-tifl alladhina lam yadhharu ala auratin nisa wala yadribna bi arjulihinna. Dan jangan kita buatlah nalana pun dengan kaki kita atau apa saja liyu'lama ma yukfina min zinatihinna, untuk nak nampak painai kita pakai baju tapi kita jalan nak nampak depan kita, nak nampak cek kita, nak terik sini apa semua haram belaka. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kalau kita buat taubat Tuhan dosa. Tu kena ingatlah, kena ingat tu aurah dia panggil. Kita kena ingat aurah. Kemudian bila kita nak nikah, bila kita mini siap dah kita nak nikah dah. Bila kita nak nikahan itu kena duit belanja. Duit belanja ni berapa? Tidak ada had. Tidak ada kata kena berapa. Oleh hadis Quran tak ada sebut. Nabi sebut iltamis walau khatama hadid, hendaklah kita belanja walaupun sebesar cici besi sekalipun, kerana wajib. Dan duit belanja ni kalaulah tak ada sebut oleh akad nikah, maka jadi mahrul mithli, jadi raka kelang lah, raka hak adik kita, kakak kita. Tidak agak orang sekapung, tidak orang setorah ngaji tarat tu lah kegonyo tu. Kalau kita sebut, maka hak tu dah duit belanja kita. Berapa belanja Nabi SAW
Belanja Nabi saat ini ada sebut bahawa 500 dirham. 500 dirham lebih kurang 15,000 lah, lebih kurang gitu. 15,000 dah. Banyak. 300 ribu mughalatul muhur makruh. Boleh tak? Boleh. Ada apa? Pihak majlis suruh apa? Tidak ada had kita. Tapi kita pun tak sewinya lah, tak usah murah sangat. Karena murah telajak kita tak ada bagai kita taruh. Nak beli emas tu tak ada. Nah, kalau kena hak abai murah borah tak apa lah. Kalau kena hak jenis pet, kupi, kedekut kat lepas tak ada boleh pagi bila. Jadi mula-mula ni kita kata kalau 100 tu sederhana lah. Dan kalau 70, 100, 150 tengok keadaan. Maka itu sederhana lah rumah kita. 200 lebih tu nak mahal tu, 300 tu rasa mahal. 800 dah jerit orang atas, pucak si. Dah. Tu. Jadi mahal telajak. Pada-pada kerana kita bukan jual, kita nak pakat hijau selepas pada tu. Dah. Dan Tuhan lah akan memberi rezeki pada kita dan lebih barakah berkat. Bila kita menentu dah, nentu siap dah kata kita saat ni tu nak nikah, tak duit belanja siap dah, letak hari nak nikah. Nah, letak hari nak nikah. Maka bila letak hari nak nikah saat ni, kita pun nah, hari nak nikah ni pakat mari nikah. Rukun nikah ada berapa? Kena ingat. Ya ada orang kita haram nikah kau deh. Sebelum nak nikah ni ada orang hak kita haram nikah dengan dia. Kita tak boleh nikah dengan dia. Pertama Tuhan sebut wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Dah. Jangan nikah dengan orang yatim, tak boleh nikah dengan orang tino kafir musyrikah. Hamba Tuhan kata tak, hamba tu lebih baik lagi pada ambil orang Syiah kafir. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Dan jangan kita nikah pula dengan orang kafir. Orang tino tak boleh nikah orang kafir tu kata. Hingga dia beriman. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Kalau hamba dah beriman lebih baik pada orang yatim hak berdeka lagi. Kafir. Ulaika yad'una ila an-nar. Mereka itu dah ajak masuk neraka. Wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi idzni. Dan Tuhan dah ajak kita masuk syurga. Nah, wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dan Tuhan royak nak kita ingat bahawa kena mikir molek. Bolehnya orang bukan Islam banyak lah ni. Bolehnya orang bukan Islam masuk Islam pun masuk saja. Masuk ngucap tu ya. Allah maya podok gotu podok babi tak akeh lah. Tapi Tuhan tak apa. Kalau kita nak ingat Allah anak kita ni adipa. Kita nak hidup sama atas dunia ni. Nak kau orang pun ingat kita nak sama Islam kita. Dah kita boleh demo saat ni yang ngaji dulu. Supaya orang farang apa? Orang putih farang ni yang ngaji yoga apa yo apa pama apa semua. Kalau tu nampak tu yang nak. Sebab tu Nabi test dulu, Nabi terang. Kau masa Nabi Tuhan sebut ya ayuhan nabi idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala alla yushrikna billahi syai'an wa la yusrikna wa la yazdina wa la yaqtulna auladahunna wa la ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sik fi ma'ruf wa bayyihun wastaghfir lahunna Allah. Tuhan suruh terang dulu tengok. Kata dia ni orang tak dia sanggup tak syirik dengan Tuhan, tak zina, tak curi, tak bohong, tak gapas. Tu. Maknanya Tuhan tu dulu tanya apa suruh Nabi kita tadi test terang dulu. Maknanya bukan mudah. Tapi kita gini ni kadang-kadang kita no ya. Bila kita boleh jadi kafir lagi. Khabar-khabar ada setengah saat itu jam tak ada masuk Jawi. Pak yatim lagi nak nikah.
Nak nikah kejar-kejar ketar-ketar mari di majlis. Sesuk tengok tak ada asyik awi lagi. Kita tengok. Dah, tu makna tu kita tak ada cuma nah, kita tak kira masa depan. Kita kira tak kita hari ni tu fikir pada. Hari ni kita nak boleh. Allahu akbar. Jangan. Pas rezeki tu awi belaka. Tewasa tu demo ni tu ada kerja jadi tu jadi ni. Jadi sedadu di pa. Padahal duit gaji bukan mahal sangat pun. Dah. Tapi dengan lama nah habis itulah dah kena mikir molek lah nak sedek-dek semualah. Kemudian bila kita hak itu nak nikah ni ada rukun dah 5 semua. Rukun ni ada 5. Dan sunat wak duri. Wak duri dah jangan tu sunat. Nabi tak aulim walau bisyar. Kita buat duri walaupun seekor kambing sikit. Sunat. Nak uyur tahu belaka kan. Jadi orang kampung kita ni ya tu abai ya sampai muat mutu pun. Jadi kalau nikah senyak-senyak klik duit atas mana? Dia orang bakal songsai kata budak ni masa mana ni? Dah kena cari di mana klik. Sebab tu apa kata kita nikah molek ke? Orang tahu belaka kata kita nikah hak puluk-puluk duri ke apa semua. Yang dua waktu duri ni orang berdoa. Orang berdoa pada kita. Yang tiga restu. Maknanya orang bakal setuju dah bakal indi pada kita. Bila kita berumah sana. Yang keempat kita buat duri sana itu untuk nak menggalakkan orang lain. Tengok orang nikah mikir dah orang bakal buat duri, orang bakal mari, orang bakal mari belakang. Ni tak pergi nikah lagi, klik mari ada dia tegah apa, ada dia tahu surah apa. Ada perkara. Nah. Kiat tan sakum sana tak ada. Sebab tu nak mikir molek. Jangan ada turut orang. Bila kita nak nikah ada rukunnya, itu ada 5 rukun. Pertama kena ada al-wali. Kena ada wali. Wali ni ayah kita, pupuk krom kita. Kalau tak ada ayah pada ayah kita. Sebagai pupuk krom kita. Wali. Kalau nikah ada wali, Nabi SAW sabda ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni waliyha fa huwa nikahun batil. Siapa nikah tak ada wali, maka nikah tu nikah yang batil, nikah yang tak sah. Dah, berlaku ada nikah tak sah, pelana. Dah tak ada wali. Kena ada pak kita. Pak kita ni orang juru nikah ni. Lepas tu email tu terima wakil. Dah. Direct mob amna. Dah daripada pak kita. Itu wakil ya. Dia tolong akad nikah. Sebab tu pak. Tak ada pak, ayah pak kita. Tak ada, habis datang abang kita, hak lelaki, hak atas dah, abang sport semua. Atau adik atas ikutlah hak sport semua. Kalau tak ada, cari abang hak sport. Kalau tak ada abang hak sport, anak nakal kita hak sport semua. Anak nakal lah, anak hak abang kita hak atas, tidak tak boleh. Kalau tak boleh, hak sport. Kalau tak boleh, baru adik ayah kita, pak nakal panggil. Tak ada pak nakal hak sport semua, ada pak nakal hak sport. Kalau tak ada, sepupu kita, sepupu hak atas, hak sport, hak balik ayah kita ni, sepupu kita. Dia balik tu saja ya, tak boleh. Sebab tu wali, tak ada wali kali nikah. Tu. Yang kedua, yang tiga, orang nak jadi apa ni rukun nikah, iaitu wati sami, wati peraya. Yang dua yang tiga dah itu bakal, orang panggil bakal. Suami bakal isteri. Yang keempat kena ada 2 orang saksi. Kena ada 2 orang saksi nak nikah ni. Yang kelima kena ada sirah, Apa sirah? Ijab dan qabul. Alahana hari nikahan itu biasa agak disunatkan nikah di masjid. Sunat nikah masjid dah. Lepas tu kita ni kena ingat ayah kita nak nikah kita kena minta izin dulu. Ayah mesti minta izin. Mana ayah dah mana? Mak yang tanya tu duduk situ tu duduk makan sikit. Tu baik mari. Ayah kata ayah nak nikah ya dengan mak ni. Tak, ya setuju tak setuju? Ya setuju aja.
Dah, maka jadi izin tu. Senyum buat apa? Senyap buat apa? Kalau orang anak dara bagi tak usah nikah lagi. Nabi kata idnuha izinnya sumatuha. Izin dia tu iaitu dia senyap, senyum kenyih, gigi tak kata. Dah, ada arundi. Dah muka-muka hari ni dah raja sehari bagi. Pakai cuk lu 3 cuk sehari. Hari ni hari nikah. Mujulah dah. Tu kan. Lepas tu bila dia izin, kalau orang bujang biasa nikah dah, hatta tustamar, kena dapat arah. Maknanya dia kena lapar sebut ya ayah tak apalah nikah lah ya. Dah. Ayah maksud kita ya lah ni. Setuju tak ya Allah ya Allah. Dah. Tujuh dah tu nanti mana dah. Tu kalau hak bujang, kalau hak dara senyap tak apa. Nah, tu hatta tustamar. Lepas tu belum ada nak akad nikah saat ni tu, dia baca ketubah. Baca ketubah. Dalam ketubah hari tu sebut. Nah. Tuhan, inna Allah harrama zina, inna Allah apa ni, wala taqrabu zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Inna Allah la yuhibbu adh-dhawakin wal dhawaqat. Tuhan tak suka orang nikah cerah tu tak suka kan. Sebut banyaklah di dalam ketubah sana. Fa innahunna yatina bil man. An-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Sebut tu. Lah ketubah. Sudah ketubah siap. Ayah kita saat itu wakil siap dah wakil pada Tok Imeh. Dia pergi jumpa Tok Imeh, saya wakil kepada Tok Imeh nikah anak saya nama ya dengan mak misal dengan pas kahwin sebanyak 150,000 kop. Tok Imeh ya saya terima wakil. Lepas tu bila nak nikah dah ni tu. Bakak mari bipung belaka. Nak akad nikah, sunat dalam masjid. Kita nak pergi boleh tak? Boleh. Tak segi tak apa. Tapi kalau haid kita uzur tak boleh masuk dalam masjid. Itulah saja. Nanti mak ayah minta izin rumah pun tak apalah. Tak kena pergi mungkin nikah masjid sunat berkah. Dan belum ada nak akad nikah hal itu biasa gak berwudu, ada wudu, ada ismaye ada ismaye, tina ada ismaye, ayat ada ismaye masuk akad nikah. Tok Imeh pun dah mari baca ketubah siap. Pegang tangan hati. Saya tengok nak? Saya tengok ala live shoot. Dan ini banyak boleh klip. Dia pegang tangan Tok Imeh. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawwijuka ala ma amara Allah bihi min imsaki bima'ruf atau tasrih biihsan. Ya Muhammad, bila tanya ya Muhammad, dia kena jawab ya saya Muhammad, ya saya. Aku nikahkan akad kau dan aku kahwinkan akad kau akan Radiyah binti Muhammadin, yang berwakil wali kepada oleh bapaknya dengan mas kahwin sebanyak 150,000 kop tunai. Aku terima akan nikahnya dengan isi kahwinnya sebanyak yang tersebut. Nyatu ya. Bila dia akad, maka kita ni jadi halal bagi dia. Kaedah tersebut oleh fiqh, aqdun 'alal banat yuharrimul ummahat wa aqdun 'alal ummahat yuharrimul banat. Bila akad di atas anak, mu' tu jadi haram. Bila akad mu', anak jadi haram. Faham? Bila akad anak, mak kita tak boleh nikah mak dia, tok tua kita. Hak yatel lah bagi tok tua. Dan hak balik tino ni tok tua hak tino, gitulah. Lek pok, lek yatel, lek tino sana, lek yatel itu tak boleh nikah kita. Jadi haram. Kalau orang saat itu gini nikah dengan orang ada anak dah. Kita ada anak dah, nikah dengan seorang lelaki. Dah. Bila dia akad siap dah, maka pada ketika tu bila akad siap dah itu dan dia tidur, maknanya dia jima lah, dia tidur dengan bini dia, maka anak sana dia anak tiri dia.
Bila anak tiri dia sebab anak dia tak boleh nikah, aurah dia pusat apa lutut. Tapi kalau dia tak ada jima, dia akad sahaja. Dah, dia tak ada jima, tak ada setubuh, maka pada ketika tu anak tu tak hari lagi boleh nikah. Boleh nikah dengan dia. Anak dia saat itu hak yatim ni nikah. Nikah sok ketina ada anak ni. Ayah hak yatim kan. Bukan tak jadi perkara dengan dia. Mai kêu khong. Aurah ke apa nak jaga bukan jadi cucu tiri tak jadi. Tak jadi cucu tiri. Tapi kalau kita hak yatim nikah, ada anak tiri sok, anak tiri ni nikah dengan orang ada cucu, itu cucu tiri. Hak tu tak apa. Hak tu tak apa. Hak ni pok ya mai kêu dengan dia ke apa ni. Supaya tu juga kalau hak tino dia nikah dengan hak tino. Hak tino ada nak yatim. Maka dengan tok ya, dengan tok hak tino ni, tok mek hak yatim. Mai kêu tak ada kena ni. Hukum tu tudung aurah. Tak ada tak ada repot perkara situ lah. Bila kita nikah siap dah dengan dia, akad nikah apa siap, kita ni halal. Sudah akad nikah siap, orang baca doa. Baca doa. Sudah baca doa, orang baca taklik. Taklik ni sania. Nak tahu ni, sania ni, surat taklik ni sania untuk laki dengan kita. Pertama, dia akan kata, dia akan baca. Oh, ni hak majlis suruh. Aku bertaklik, aku sania lah. Jika aku halak pajak isteriku, kalau aku lek, aku tak ada, tak berani pada dia, ikut dia melepah. Jika aku halak pajak isteriku, Radiyah binti Muhammad Din misal, dengan bahawa aku tidak memberi nafkah kepadanya, tak ada nafkah. Atau aku tidak bersekedudukan dengan dia, tak ada dok dengan dia, atau tidak dapat bersekedudukan dengan dia, seperti suami isteri mengikut syarak. Maknanya kita tak hak yatim tak boleh duduk dengan hak tino lari sebab ya hatai sepak ya tibuk lari dari rumah dia misal. Tak boleh duduk lagi. Itu saniahan itu. Lebih daripada 4 bulan. Lebih 4 bulan. Atau ia menyakiti kepadanya. Aku menyakiti kepadanya. Menyakiti ni sepak tibuk hatai. Ya tekah ya nak tak kira. Jawab dia tidak lak banyak. Ada nampak molek belakang dia tekah nak. Bulan pertama tak apa. Kaya nak kita ni tu dah lama orang lah, tahu mana orang. Kemudian jika aku menyakitinya, menyakiti ni tak ada kena 4 bulan. Sepak ribut nyukur balik koli-koli. Hak ni tak kena sampai 4 bulan. Hak tadi 4 bulan. Hak ni tak kena 4 bulan. Kemudian mengadu ia kepada majlis agama Islam. Kemudian mengadu ia kepada qadi syar'i atau ahli jawatan kuasa majlis agama Islam. Dia mari form ni majlis lah. Dengan mendatangkan dengan 2 orang saksi, kena ada 2 orang payah. Atau ada bukti yang nyata. Ada bukti ni ada laktan. Laktan buku ramai apa ada klik misal ibu hatta nyukur misal. Atau pengakuanku sendiri yang ngaku, majlis panggil yang ngaku. Maka apabila diisbatkannya, kalau majlis ini isbat, maka tertolaklah dia satu tolak. Dia mari form, lepas tu majlis terima isbat, jatuh tolak. Dan tiap-tiap kali dia rojok dengan tidak minta izin kepada kita, jatuh pula. Sebab apa majlis buat gini? Sebab nak tolong dulu. Mari tolong dulu. Sanya dah. Kalau berlaku ke apa nak rojok alih kita mari buat. Ya orang atas saja nak rojok boleh. Ada kena nak tumpah ni. Nak rojok. Nak rojok boleh ke orang atas tak ada nak anu apa kata ni. Tapi apabila
Kita baca taklid je kena ambil. Dek. Abang nak taklid dek. Aku tak sih. Misal. Kalau dia kacau rojak juga, jatuh pula sah. Tapi ada tak apa abang. Tapi lah ada lepas ni tak sirah abang tu. Tak apa dia kata aku rojak. Dah maka rojak, dia tak aku rojak isteriku kita nikah dulu. Maka jadilah habis. Dan kalau kita izin, tak izin, jatuh tak sah. Dah. Ni hak sania ni. Kita kena witi. Noi forong ni majlis lah. Hak tina ni. Bila nikah siap ada surat yang masuk senamo. Senamo saat ni surat lah ni ada 3 keping. Berterosak kan ada belakang. Hak yateh hak tina tulis belakang. Berterosak sebab ada masalah banyak. Hak yateh tak wis surat hak tina. Nak mari forong tak ada payah. Surat ada nunggu nak cari. Nak mari minta kamera ke apa pula ni masalah lama. Dah. Sebab tu dia bila kita saat ni tu surat ni dia ada 3 keping. Ada masuk tengah majlis sah. Wi ka tina sah atas. Jadi ada 3 lah ni. Dah surat nikah ni ada 3 keping semua. Dah kita kena ingat situ. Dan apabila terima siap dah nikah siap dah. Nak masuk nak buat masuk duit belanja lah dah. Orang kata mana waris balik Halik tina masuk dulu. Baik. Duit bagi surat nak sen. Kata orang asal pergi jumpa dah. Kalau boleh kok semaya dulu 2 rakaat. Hak yateh dia tak email. Dah, kita ambil semaya siap-siap dah belum tengah tadi tu. Dah. Ambil semaya siap-siap apabila masuk kok semaya. Doa. Doa ke apa? Hayat doa Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku minta kebaikan isteriku ni. Wa khaira ma jabaltahu 'alaiha. Dan bagi hak ada pada dia tak kira lafaz molek ke pun minta kebaikan tu. Wa a'udzubika min syarriha ya Allah. Aku minta jauh pada kejahatannya wa syarri ma jabaltahu 'alaiha. Dan kalau ada benda-benda tak molek dia minta jauh lah. Orang bukan sempurna belaka tak ada perfect seorang hamba. Nah, ada masalah situ, masalah sini. Retina apa tu juga, ayat apa tu juga. Bukan ada sempurna pun. Ni molek tu ni, tak molek tu ni. Gitu orang. Bukan ada sempurna. Nah, hak tina pula kita berdoa juga, Allahumma inni as'aluka khairah wa khaira ma jabaltahu alaih wa a'udzubika min syarrih wa syarri ma jabaltahu alaih. Nah, ingat doa. Lepas dah tu doa sudah maya nak doa pula. Ni doa baik putih ayat kau ya Cina. Dan tak didahi lah. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Lah tubuh palang. Lah lagi ada apa ni? Dah, pakak nak buat belako lah ni kan. Moga kau biasa kau kadang-kadang dia pakai kepala kau kucuk dah. Kucuk dahi kita. Kita ingat Tuhan lah masa tu. Jangan ingat dia. Nah, ingat Tuhan, minta Tuhan berkatkan nikah kita ni. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltu 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltu 'alaiha. Tu orang majlis nak masuk salah itu majlis membatalkan wudu. Sudah siap? Dah. Mari bercicing. Bila bercicing ni batal semaya. Muka tepuh retina batal semaya. Aula mastumun nisa atau tepuh retina batal semaya. Ada setengah folk kita tak payah tahajud. Abang kita jatuh kok. Abang remo tak ada kena remo. Dia halal ya. Anak ni baru jadi anak kita je. Waktu tak jatuh mayanya. Ngabiling kita mai kiau. Tahu mana? Dan lepas ada kita cerah dengan dia. Boleh nikah lain dia. Dia tak jadi mahram super dengan amak kita, pak kita. Ya halal boleh tidur ya. Boleh nak tengok aurah dia pakai duk itu ya halal situ ya. Masalah wuduk mai kiau. Tak ada campur pok. Dah. Batal wudu, wi cicing, wi gapo siap, pukul ramal nama siap gapo siap sudah. Nah, wak duri. Bila wak duri saat itu, duit ada mondok wi boleh ambil tak? Jawabnya boleh ambil. Ada setengah ulama kata yusafa itu. Boleh pahala orang wi itu. Wallahu a'lam lah. Nah, okey, kenapa apa? Kita nak menggalakkan orang nikah kan. Pakai wi duit, ya panggil nak sangkrop keluarga perlu pada duit. Nah, lepas tu hari nikah tu tak sah awak jauh dengan mahal-mahal lah bazir kan. Pak kita taruh duit pergi honeymoon. Dah sebulan duduk dengan abai kita. Nah, gilah duduk patah mana pekok lah. Kok tengah-tengah laut. Pada duduk habis buku amal. Buku amal. Mari taklong.
boleh Facebook pakai doa buat gitu. Alangkan pakai ada tulis alangkan suaimat cancap lepas tu boleh apa? Nah, ni dah kita buat sikit-sikit gaya dia. Lepas ratu gak duit hak lebih lagi hak itu kita nak sakrap keluar mula-mula. Mai duit tu dia ni munduk ngabel. Dah duk ke mana-mana boleh mula-mula ni ya tak kira apa dah. Nah, maka seminggu enggak, 2 minggu enggak. Itu kita asal lebih baik daripada kita duk fabih duit ke mana. Dah. Mau duit berapa? Ada setengah remono tukar ke panggil bayar kad, suruh bagi. Wih, apa kita main Hindu ayo kira wih toto, wih puyuk tu buat nama pulau teh. Nah, bukan nama banyak orang teh juga dah sebab tu orang duit di lem boleh cakap dah. Orang pakai duit. Ni ada setengah tu pakai ronarong wih hadiah. Patut wih hadiah banyak. Toto pun umum. Apa toto pun umum. Lesti kata gudang. Lepas tu pula puyuk api 2-3 teh apa. Lepas tu pula kena air pula. Allah kena ribu air penuh. Awak nama kena ribu air banyak-banyak. Nah, jadi orang panggil budaya orang boleh cakap duit. Habis bila kita nikah dengan dia wayak habis dah hukum. Kita duduk dengan dia kenre malam pertama. Nah, bila kita malam pertama, nah, bila kita tidur dengan dia, tidur dengan suami kita. Bila tidur dengan suami kita ni, hukum dia halal belakang kita. Tuhan sebutkan nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Tuhan sebut yaitu isteri kamu itu nisa'ukum harthul lakum, isteri kamu itulah harthun tempat nak turun benih panggil. Fa'tu harthakum, boleh kita nak setubuh dengan dia baik mana boleh berlaku. Anna syi'tum, di mana pun. Nah, hak talih iaitu dubur. Nah, dubur itu saja. Nah, ayat hak talih. Kau lain semua tu boleh berlaku. Ikut sebab Tuhan halalkan kepada dia. Tuhan kata hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mung pakai dia dan dia pakai yemung. Tak boleh segala-gala walaupun dengan mulut sekalipun. Dah. Tu hukum Tuhan ya. Lepas tu hak tak boleh apa lagi? Dubur. Yang keduanya ketika haid tak boleh. Sebab apa? Tuhan sebut ayasalunaka 'anil mahid. Mereka itu tanya engkau wahai Nabi tentang haid. Nah, Tuhan kata qul huwa adha, ketika haid salinya benda hak cemah keji. Fa'tazilun nisa fil mahid. Dah tak boleh kita nak setubuh. Pada nak setubuh dengan isteri ketika haid tak boleh. Nak tidur dengan dia, nak setubuh maksudnya tak boleh jima melalui faraj. Waktu tak boleh hukumnya minal kabair, daripada dosa besar setubuh ketika haid. Tapi kalau ia saat itu kok lain selain daripada jima, itu diharuskan, dah boleh. Lepas tu pula ketika kita haid saat itu dah haram setubuh. Wala taqrabuhunna, jangan dekat hatta yatuhurna, hingga dia cuci. Fa idza tatahharna, apabila cuci tatahharna kena mandi dulu. Nak tidur dengan dia kena mandi dulu. Jangan kering tu, lepas tu tidur lalu, tak boleh. Dah. Kering haid ni dengan dua. Kita pun ayat tu hukum fiqh kita tahu, demo lebih tahu lagi lah kan hak demo. Kering dia mana tak habis kan itu, pertama kerana kering. Kita buka kapah contohnya dah. Tu baik mari tak ada perkara. Yang kedua, ada air bisa tapi putih. Kalau kuning tu masih ada lagi. Faham?
Dan haid saat itu, haid sekurang-kurangnya iaitu sehari semalam. Sehari semalam baru kira haid. Kalau tak siapa, orang panggil darah fasad, darah bunuh, darah rusak. Lepas tu hak tu kena semaya. Sebanyak-banyak haid 15 hari. Kalau hari 2 hari berhenti sehari, 2 hari berhenti sehari, duk painai sepawan. Dari 15 hari dikirakan haid. Haid semua. Lebih ada 15 hari orang panggil istihadah, darah penyakit. Bila darah penyakit kena semaya. Supaya tu juga darah tu baik sebelum daripada beranak. Orang panggil darah fasad, kena semaya. Nak semaya lah no, ada darah tak payah. Kita kena tutup. Ambil cikcu ke apa ikutlah. Katuk kena basuh dulu, basuh lepas tu tutup. Bila tutup ambil kotek ke apa tepek dia kemah tu. Lepas tu ambil semaya lalu. Nak buat kena masuk waktu dulu. Masuk waktu, basuh katuk semua siap. Dah lepas tu ambil semaya. Boleh semaya fardus so. Semaya sunat boleh. Semaya Qur'an boleh. Tapi kalau berak ketuk tak boleh lah. Nak ayat atas boleh. Bila masuk waktu asar misal, kena buat lah tu pula, kena wear pula lah, kena basuh pula. Basuh cuci katuk pula. Buatlah tu. Apa panggil darah istihadah tu. Wajib kita kena semaya. Bila kita tidur dengan dia, tidur dengan abang kita. Tidak syarat kata kena keluar air mani tak. Tak semestinya. Asalkan dia nyelai turun daripada kita sampai tekak dia kak, maka pada ketika tu wajib kita kena mandi. Wajib kena mandi. Tak kira keluar air mani atau tidak. Wajib kena mandi sama ada lelaki atau perempuan. Mandi malah mana hukum mandi? Mandi orang panggil mandi wajib. Atau mandi junub. Kalau kita setubuh dengan dia, tidur dengan dia, pas sudah setubuh pak mari haid. Kena mandi berapa kali? Sekali saja. Nak mandi hak tak ada niat, tak ada apalah nak cuci tubuh tu. Tapi nak mandi untuk mandi niat mandi akad dafsar ni tu sekali ya. Apabila habis haid. Beres. Nak mandi itulah nak mandi. Mandi saat itu iaitu disunatkan kita saat itu. Kita kena ambil air mari, kita kena basuh tangan, kita basuh lukuk lingu, kuk rambut kita Allah masuk. Lepas tu kok pusak kita, kok kemaluan kita, kok punggung kita, ada semua celah-celah jari apa semua siap. Kemudian kita ambil wudu, sunat ambil wudu. Orang tina mari haid boleh ambil wudu, tapi tak boleh semaya, tak boleh baca Quran. Tapi boleh ambil wudu. Ambil wudu. Sudah ambil wudu siap. Basuh kaki siap. Jeruh kepala. Ketika jeruh kepala kena mula-mula tu. Kalau tak jadi niat kena yang kedua lah. Maknanya kena niat. Niat apa? Aku niat mani wajib. Aku niat mani wajib. Aku niat fardu mani. Aku niat mani kerana aku niat fardu mani. Aku mani kerana berjunub. Aku akad dafsar. Boleh juga. Aku niat mengharukan semaya. Boleh juga. Niat boleh berlaku. Lepas tu jeruh kepala jeruh lek kanan, lek kiri, lepas tu jeruh tengah lek tah. Turun apa kaki sudah Nabi semaya segatai air. Kita ni apa kawah lah. Lepas tu pula Nabi Muhammad semaya ni itu secupok. Nyok tu lah. Tu apabila kita tidur dengan dia ke apa semua. Lepas tu bila dia saat itu tidur dengan kita dah. Kalaulah dia tak ada bayar duit belanja. Kau belum ada bayar duit belanja saat itu, kita tak tahu apa tubuh kita. Yang mai cai mai hai. Tahu. Klik rumah lu. Abang, dia abang mari mula bayar. Beres. Selagi dia tak bayar, kita boleh tak boleh. Tapi apa kata kita ya tak bayar lagi, tapi kita ui tubuh kita. Moga abang kita belah, kita saya dia saya kita. Kita ui tubuh kita. Maka pada ketika tu dia jadi lekat hutang dengan kita. Kita nak tak ui dia tak boleh lah. Dan kita ui dah tubuh kita ni tu, kita kena ui sama lah. Sebab dia sepatutnya caringan dah. Sepatutnya caringan dia kena bayar lah. Dia tak nak picah, dia nak tanggungjawab. Dia kena bayar duit belanja sana. Kan duit belanja ni boleh, dia tak mau hari pun. Bertai boleh dia panggil. Nak ku tanakan boleh juga lah duit belanja tu.
Duit ada uku terakam boleh waktu. Bila yang doa kita bagi hanya tak boleh buat. Iaitu dia tak boleh banding kita. Dia tak boleh banding kita dengan mak dia, dengan adik dia, dengan mak saudara dia. Dia mari peluk belakang kita, belakang sepengah mak. Orang panggil zihar tu. Hukumnya haram. Dah dia pegang jari kita supaya dengan adik. Haram tak boleh. Dia tengok lingo kita, dia pegang lingo kita, dia kata supaya dengan apa ni, kakak tina yang temuk dia. Semua tu orang panggil zihar. Bila zihar, hukumnya zihar saat ni, dia tak boleh setubuh dengan kita. Dia nak jimuk kita tak boleh, sehingga kena bayar kafarah. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَسَّحَ. Kena dia berdeka ke hamba dulu. Tapi kalau tak ada hamba, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ, kalau tak ada, فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَسَّحَ. Puasa 2 bulan berturut-turut. Tak kena puasa, فَإِلَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ. Kalau tak puasa, fa it'amu 60 miskina, kena wi makan 60 orang miskin. Nak wi seorang 60 cupak tak boleh. Kena wi 60 orang 60 cupak. Kena bayar, panggil bayar kafarah 60. Jelas tak ada bayar lagi itu haram ke setubuh dengan bini. Kalau tidur dengan bini, kalau tidur dengan bini juga dosa besar. Pas bini kena bayar, bini tak kena bayar. Pas ni perung dekat puasa ni, kalau dia nak nikah nak wayak lah, boleh puasa antara, kena jaga-jaga sikit lah. Kalau dia mau nikah belum puasa, bila nak nikah boleh rapi. Ni hak hari perung ini kan, pas boleh puasa. Kita tak apa, tak ada antara mana hak yatel lah antaranya. Dah, muka dia mau baru kan, baru ni tak kira kereta baru lah no. Dah, kalau pergi rumah kau tengah hari saat ni kena jaga nah. Dah, nama tu balik-balik tu tua tak ada biada. Selepas tabak. Gi tidur tengah hari boleh puasa, kena bayar, kena merdeka ke hamba. Kalau tak ada, kena puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak ada, kena bayar 60 miskin, kena bayar 60 cupak sepatutnya juga. Yang kedua, bila kita saat itu akad nikah dengan dia wajib nafkah, wajib nafkah pada kita. Gapo nafkah? Nafkah tadinya iaitu dia kena wi makan. Dah. Nafkah apa? Nafkah saat itu Tuhan sebut 'alal mauludi lahun rizquhun wa lahu wa 'alal mauludi lah rizquhun wa kiswatuhun bil ma'ruf. Kena wi makan pakai je apa semua. Orang tina tak ada wajib pakai. Wajib kena tidur dengan dia, tu dia tak boleh. Tapi hak lain saat ni pergi dapur, bagai kakak dapur wajib atas suami. Pergi masuk dalam bilik tidur wajib atas suami. Masuk bilik air dan sepatu keras sama kita kena bakar sikit banyak hak sah, maka wajib di atas dia hak lebih, hak mahal duduk lah, ada wajib dah tu. Pakai dia baju dia semua tu wajib atas suami belaka. Dan kita ni kena taat lah kepada dia nya. Dah, tak ada wajib apa. Mau sewa apa kena wajib di atas dia belaka. Dan ulama sebut makan ni wajib kena wi paling kurang seharinya iaitu cupak. Kalau orang sesak, tu laki sesak, tu laki tengah cupak setengah, tu laki kaya 2 cupak. Tak masuk lauk, tak masuk apa lah, tak masuk cair, tak masuk apa lagi. Tak masuk makan ni lebih kurang lah. Itu hak wajib. Nah, yang kedua, tu laki ni wajib kena muamalah dengan kita baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kena kawan kita molek kecek, molek kita kecek, molek dengan dia apa semua kena layan suami itu. Yang ketiga, soal lagi iaitu ia tak boleh kecek lafaz tolak. Dah, tu laki ni kalau dia tolak, dia jadi sebut lafaz tolak. Lafaz tolak ada 2, lafaz sarih, lafaz kinayah. Lafaz sarih ใช้คำที่ชัดเจน supaya dengan cerah tolak ya masa sia. Dipakai 3 cam ni tak kira kalau lah sungguh lah jatuh matu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut salathunna hazluhunna jiddun wa jidduhunna jiddun. 3 perkara hak buat main-main jadi, kelolo pun jadi, sungguh pun jadi. At-talaq talak jadi, nikah ar-raj'ah 3, rajak nikah talak. Tak boleh hak main-main.
Dah, talak ada berapa? Ada 3 saja. 2 boleh rojok, yang 3 tak boleh rojok. Talak ni, kalau dia talak sekaligus, talak 4 kaligus, 5 kaligus, 100 kaligus, 100,000 kaligus, juta kaligus, maka semua tu jatuh 3. Kena ingat dah. Lepas tu, yang kedua pula nya, talak kali pertama boleh dia rojok lagi. Talak kali pertama boleh rojok. Rojok mana? Rojok dalam iddah. Fatimah dalam iddah maksudnya apabila tekah yang cerah. Nak kira tekah yang cerah, tekah yang cerah tu kita cuci. Kita tak ada mari haid, tak ada uzur, tapi tak ada jimuk, tak ada tidur dengan kita. Apabila mari haid kali 3 habis iddah, dia tak boleh rojok dah. Belum ada mari haid kali 3 boleh rojok. Lepas pada mari haid yang 3 tak boleh rojok. Bila tak boleh rojok, dia nak klik lagi yang kita, kena nikah semula, belanja semula, semua habis. Lepas tu bila ya nikah semula, tinggal lagi 2 ya. Tinggal rojok hanya itu boleh tolak ada 2 ya. Ada tolak ada 2 tu ya. Perkataan yang 3 habis. Yang 2 seperti juga. Kalau dak la iddah. Kalau dia tolak ketika kita haid, kita uzur kena mari haid kali keempat, lama 3 kali suci. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, kena 3 kali suci. 3 kali suci. Kalau dia tolak kita ketika cuci dan kita tak ada setubuh dengan dia, mari haid kali ketiga habis iddah. Kalau dia tolak kita ketika dia suci, dia ketika itu suci dia suruh kita jimuk kita, dia tolak, kena mari haid kali keempat. Kalau dia tolak ketika kita haid seperti itu. Bila tolak 3 tak boleh. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'd hatta tankih zawjan ghairah. Tak bolehlah kita nak nikah ayat, nak rojok lain alih lah. Kalau 3 nak nikah lain alih, hingga kita nikah orang lain. Nak nikah orang lain kena habis iddah dulu. Habis iddah seperti tadi, nikah orang lain, habis iddah orang lain, baru boleh klik nikah dengan dia pula. Fa in talaqaha fala junaha alaihima an yataraja'a in dhanna an yuqima hududallah. Lepas itu baru boleh. Kerana apa? Kerana kalau dia nak molek semula, tina bini dia nikah orang lain, lepas tu pula dia cerai, mata pula habis iddah, baru boleh klik dengan kita semula. Kecek mudah-mudah hati Allah jangan duk minta. Kita orang tina jangan duk minta. Nama beci tahu minta sesat lepas tu. Belana mari sesat. Kalau nak cerai semua nak kira molek. Itulah sahaja hari ini tentang masalah hukum semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.